Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan mazhar yang mengelirukan masyarakat berkenaan tawasul dan istighasah dengan Nabi dan orang-orang soleh yang telah mati, yang mana telah diharuskan oleh majoriti ulama. Kenyataannya yang mengelirukan seolah-olah orang yang bertawasul dan beristighasah itu melakukan perbuatan syirik. Sebab itu pengikut-pengikutnya mensyirikkan orang yang bertawasul. Kerana itulah yang mereka fahami dari kenyataan mazhar. Sebelum react, kita tengok video dia dulu. Qul huwallahu ahad, ahad. Allahus samad. Tuan-tuan, tauhid, saya ambil sampingan. Tauhid. Setelah Allah bagi tahu tentang tauhid, Quran sentiasa mengajar kita, kau tauhidkan Allah, kau hanya minta kepadanya. Tuan-tuan baca ayat semua. Kau tauhidkan dia, kau abdikan diri padanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Kalau orang tu kata dia mukmin, tauhidkan Allah, tapi bila nak minta, kita jauh pada Allah, minta di kubur, minta kat Abuya, pergi minta kat Nazim Haqqani, pergi minta kat wali-wali. Apa makna ini? Dan ini sedang datang dengan begitu banyaklah masyarakat kita. Dahulu tak banyak cerita macam ni. Dulu kita dengar di Pakistan, di Indonesia. Sekarang habis. Dan semua yang menghalalkan itu menamakan inilah ahli sunnah kononnya. Sedangkan itu bukan sunnah, bukan ahli kepada sunnah. Baik, dalam video tadi mazhar cuba mengelirukan masyarakat bahawa orang yang pergi ke kubur Nabi atau kubur orang-orang soleh untuk meminta pertolongan kepada Nabi atau wali dengan anggapan si matilah yang memberi pertolongan atau perlindungan, bukannya Allah. Seolah-olah nak bagi tahu kepada masyarakat bahawa inilah tawasul atau istighasah yang diamalkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau inilah cara bertawasul, kita sendiri pun tak setuju dan tak terima. Seperti mana kata Abdul Malik Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan bahawa sekiranya seseorang yang meminta, yakni Al-Mustaghis, itu beriktikad bahawa seorang wali atau Nabi boleh memberi pertolongan sebagaimana Allah Ta'ala, maka perkara ini boleh jatuh kepada hukum kafir. Namun jika seseorang itu memohon dengan syafaat dan kemuliaan wali atau Nabi serta beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang mampu memberi pertolongan kepada hambanya, maka ia tidak jatuh kepada hukum kafir. Lihat di dalam kitab Al-Bid'ah fil Mafhumil Islami Ad-Daqiq, muka surat 77 hingga 78. Mazhar mati hidup balik pun tak akan cerita tentang tawasul, yang mana boleh dan yang mana tak boleh. Tidak amanah di dalam ilmu ini dah jadi darah daging puak-puak ni. Dia akan pukul rata, tak kira tawasul yang selari dengan syarak ataupun tidak. Semuanya syirik. Kalau ikut sifir mazhar, syirik minta pertolongan daripada doktor untuk menyembuhkan penyakit kita. Mereka akan kata itu tak syirik. Sebab minta tolong dari orang yang hidup tak syirik. Yang syirik minta daripada orang yang telah mati. Tuan-tuan, kayu pengukur syirik tak syirik ni bukan hidup atau mati sesuatu itu. Tetapi kayu pengukurnya ialah i'tiqad. Kalau kita i'tiqad yang memberi bekas itu selain Allah, sama ada hidup ataupun mati, maka itulah syirik. Baik, sekarang aku nak bawa pandangan ulama-ulama muktabar serta rujukan berkenaan hukum tawasul dan istighasah. Selepas ini terserah pada hampa nak ikut ulama atau nak ikut mazhar. Kalau budak-budak Wahabi jangan ceritalah. Kalau ada Nabi selepas Nabi Muhammad, mereka akan anggap mazhar lah Nabi mereka. Baik, Al-Hafiz Ibn Katsir berkata dalam tafsirnya berkenaan ayat 64 daripada surah An-Nisa.
Beliau berkata, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan kepada umat Islam apabila melakukan dosa dan maksiat. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki dalam kitab Al-Jawhar Al-Munazzam muka surat 17. Beliau berkata, galakan ini, yakni minta pertolongan kepada Nabi, tidak terhenti dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia juga menunjukkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan kedatangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan iaitu istighfar mereka serta permohonan keampunan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam buat mereka. Seterusnya riwayat daripada Abdurrahman bin Sa'di. Beliau meriwayatkan bahawa kaki Ibnu Umar telah kejang, tidak boleh bergerak. Lalu seorang lelaki berkata kepadanya, sebutlah orang yang engkau paling cintai. Maka Ibnu Umar pun mengucapkan, wahai Muhammad. Lihat dalam Al-Adabul Mufrad hadis nombor 168. Daripada hadis ini, kita dapat ketahui bahawa Ibnu Umar pun beristighasah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya daripada Malik Ad-Dari yang merupakan seorang penjaga gudang makanan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa apabila tiba musim kemarau pada zaman Umar radhiyallahu anhu, maka salah seorang sahabat mendatangi kubur Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu kerana sungguh mereka betul-betul telah binasa. Kemudian orang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sampaikanlah salamku kepada Umar dan maklumkan bahawa hujan akan turun untuk mereka. Sebutkan juga kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam melayani umat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar radhiyallahu anhu dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Umar radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, wahai Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali apa yang aku tidak mampu. Lihat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Apa yang kita dapat lihat pada hadis tadi, sahabat pergi ke kubur Nabi dan meminta tolong dari Nabi, dan Sayyidina Umar pun tidak menegur perbuatan sahabat yang pergi ke kubur Nabi minta pertolongan. Kalau ini perbuatan syirik, sudah tentulah Umar telah menegurnya. Adakah mazhar dan lebih-lebih peroleh terpaling tauhid daripada Umar radhiyallahu anhu. Seterusnya Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Beliau berkata, amalan istighasah kepada para nabi, rasul, wali, ulama dan orang-orang soleh merupakan perkara yang harus. Para rasul, nabi, wali dan orang-orang soleh mempunyai ighasah, iaitu kelayakan untuk memberi pertolongan selepas kewafatan mereka. Ini adalah mukjizat para nabi dan karamah pada wali tidak terputus dengan kewafatan mereka. Bagi para nabi, mereka benar-benar hidup di dalam kubur dalam keadaan mendirikan solat dan menunaikan haji, seperti mana yang telah dinyatakan dalam riwayat berkenaan perkara ini. Hal ini menunjukkan kelayakan dalam memberi pertolongan ini merupakan antara salah satu mukjizat mereka. Lihat dalam kitab Fatwa Ar-Ramli, jilid 4, muka surat 382. Seterusnya Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau berkata, ketahuilah bahawa hukum harus dan baik untuk melakukan amalan tawassul, istighasah dan tasyaffuq kepada Nabi SAW untuk menuju kepada Allah. Keharusan dan kebaikan amalan itu merupakan sebahagian perkara-perkara yang sudah diketahui oleh setiap orang yang beragama. Sudah diketahui juga ia sebagai sebahagian amalan para nabi, rasul, salafus salih, ulama dan dalam kalangan masyarakat awam. Lihat dalam kitab Syifa'ul Siqam, muka surat 357. Adapun surah Ikhlas yang dibacakan oleh mazhar bukanlah dalil yang melarang bertawasul, kerana yang bertawasul atau tidak tetap beriktikad bahawa hanya Allah lah tempat bergantung dan hanya Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Bagi aku sudah cukup kot fatwa ulama tadi yang mengharuskan tawasul dan istighasah. Untuk makluman hampa, khususnya budak-budak Wahabi otak udang, ulama-ulama yang mengharuskan tawasul dan istighasah, mereka mengambil dalil daripada Al-Quran dan Sunnah juga. Bukan apa, otak-otak udang ni, mereka akan kata ulama bukan dalil.
Dalil ni hanya mazhab dan rara sahaja. Kesimpulannya, mazhab seolah-olah mereka reka cerita tentang tawassul yang tidak menepati syariat. Kemudian menceritakan kepada masyarakat bahawa inilah tawassul yang diamalkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, supaya masyarakat nampak depalah yang terpaling tauhid dan yang lainnya terpaling syirik. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.